Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada kali ini saya ingin berkongsi tentang satu perkataan yang agak besar maksudnya dalam bahasa Jepun, iaitu kokorozashi. Seperti yang anda lihat di sini, kokorozashi. Kokorozashi ini sebenarnya dari segi perkataan itu sendiri, dia menggambarkan maksud dia, iaitu kokoro. Kalau ikut dari segi bunyi, dia bermaksud hati, jantung. Hati, jantung, heart lah, heart. Okey, jiwa tu. Kokoro, yang pertama. Dan zashi. Zashi ni sebenarnya sashi. Sashi tu membawa maksud tunjuk arah. Sashi, menunjuk arah. Jadi perkataan tu dari segi bunyi dia membawa maksud penunjuk arah kepada kita punya jiwa ataupun hati kita lah. Dalam mungkin dalam bahasa lebih mudah, niat. Okey, tetapi yang menariknya tentang perkataan ini, dia mengadaptasi kanji. Kanji ni daripada China. Dia daripada China. Tulisan karakter Cina tu seperti yang anda lihat di sini, dia terdiri daripada, dia satu kanji tapi dia atas dan bawah. Bahagian bawah tu yang kokoro tu, bentuk yang ada melengkung tu, sebenarnya maksud dia adalah kokoro. Kokoro ataupun hati tadi, hati, jantung, jiwa tadilah, heart. Okay, yang mana atas dia pula yang ada line tegak berdiri tu, sebenarnya dia daripada kanji yang membawa maksud seseorang yang hebat. Kadang-kadang kita gunakan untuk menggambarkan samurai. Tetapi kanji samurai lain. Kanji ni Bushido. Bushido punya shi, iaitu orang yang taraf dia tinggi. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari segi kanji tu, tulisan tu sendiri, dia menggambarkan bahawa orang yang hebat tu, dia berdiri berasaskan hati dia, ataupun apa nama dia, melakukan sesuatu tu dengan penuh heart, jiwa, hati. Jadi kalau kita ambil perkataan kokorozashi ni, sebenarnya kalau diterjemahkan tadi saya dah sebut perkataan niat, tapi sebenarnya dia adalah satu yang lebih mendalam, hampir sama dengan ikigai, sense of purpose. Yang ini lebih kepada arah tunjuk. Jadi dia sebenarnya kalau diterjemahkan, dia lebih kepada moral compass. Moral compass ni dia juga membawa kepada bagaimana kita melakukan sesuatu. Dia contohnya, kalau kita masuk dalam hutan, kita gunakan kompas untuk orientate kita, mana arah tuju kita, mana utara, mana selatan dan sebagainya. Kita gunakan kompas untuk menunjukkan arah. Jadi kokorozashi ni sebenarnya dia adalah yang saya sebut tadi, niat ataupun sesuatu matlamat sendiri ataupun mission diri yang kita jadikan sebagai penunjuk arah. Jadi setiap sesuatu yang kita lakukan tu, arah tuju kita tu sebenarnya berasaskan atau berlandaskan kokorozashi ni. Jadi kalau kita ada kokorozashi yang jelas, kita ada kokorozashi yang cukup kuat untuk mendorong kita, insya-Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang membawa kita ke arah matlamat tersebut. Jadi sekali lagi, kalau diterjemahkan secara mudah ni, niat ataupun sesuatu yang menjadi moral compass kita, operational compass kita, menjadi orientation kita kepada mana ada tuju kita, iaitulah kokorozashi. Seperti yang ada dekat sebelah ni, kokoro belah bawah tu, zashi dekat shi dekat atas tu, yang menunjukkan jiwa, yang menunjukkan ataupun arah tuju, arah tuju. Dia sebenarnya sama macam kita bawa kereta. Kita bawa kereta ni, kita kena ada arah tuju. Kalau tak, kereta kita tu tak tahu ke mana arah atau ke mana tujuannya, pusing dekat situ je. Jadi itulah apa yang dimaksudkan dengan kokorozashi, GPS kita, hala tuju kita, arah kita. Sekali lagi terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe.